Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dirahmati sekalian, terima kasih daripada saya dengan tulus ikhlas kepada ibu-ibu dan ayah-ayah dan seluruh para penonton yang telah mengikuti daripada awal hingga akhir. Tuan-tuan dan puan, perbincangan ini sebenarnya panjang lebar, tapi saya mengambil jalan-jalan ringkas, shortcut ya. Saya buat shortcut begitu dengan tidak mendetailkan beberapa perkara sebab ada buku yang boleh dirujuk. Tapi untuk kata orang mendapatkan ilmu barisan yang pertama ya, the first line of knowledge ya. Barisan yang pertama itu, saya rasa apa yang saya berikan ini barangkali mencukupi untuk tuan-tuan jadikan panduan untuk mendidik anak-anak yang pintar dan cerdas. Pandai tuan-tuan dah jawab dah, pintar dan cerdas. Para penonton yang hormati sekalian, sekarang ni saya nak pergi ransangan, ingat tak? Saya dah buat 3-4 kali dah ransangan ni. Ransangan di peringkat awal, ransangan di peringkat pertengahan, ransangan di peringkat 7 tahun, ransangan dari segi permainan, ransangan sekarang ni, ransangan melalui pemakanan. Tuan-tuan dan puan, pemakanan ni sangat penting, sangat penting. Dan saya tak tahulah tuan-tuan, orang kata makan zat. Okey, zat makanan, jenis makanan. Ini kena diperhatikan tuan-tuan dan puan. Tak kisahlah kita orang kampung ke, orang miskin ke, orang kaya ke di Malaysia ni. Bagi saya, kalau makanan merupakan salah satu perkara yang penting untuk melahirkan anak yang pintar cerdas, saya tak nampak mana-mana keluarga di Malaysia ni yang rasa saya terpisah, terpinggir dan tidak dapat melakukan sesuatu untuk melahirkan anak yang pintar dan cerdas. Sebab ambil zat makanan yang protein. Ada susu, ada ikan, ada daging, ada telur, ada kacang pis, ada keju. Mungkinlah keju ni susah nak dapat. Atau kan keju ni mahal. Telur. Belalah ayam, belalah itik. Yang di kampung apa masalah tuan-tuan? Air ada, perigi ada, sungai ada, parit ada. Bela itik. Itik ni kalau betul makannya tuan-tuan, jaga sikit. InsyaAllah lah, pagi-pagi telur itik dah dapat. Pagi-pagi telur itik dah dapat. Makan telur itik, goreng, buat sesuatu, tengok, buat steak pun boleh, steak itik. Telur itik. Boleh, tak ada masalah. Telur ayam, tuan-tuan taruh dengan kacang merah pagi-pagi, taruh sikit dengan campuran-campuran yang lainnya, ramuan-ramuan yang lain. Taruh susu ke, makan dengan roti, sedap tuan-tuan. Kemudian tu vitamin A, sayur-sayuran, susu, kuning telur, mentega. Memanglah mentega agak mahal agaknya, tapi kuning telur apa masalahnya? Saya tak nampak ada masalah. Tuan-tuan bagi tahu saya katakan miskin, takkanlah telur miskin. Telur boleh, ayam bertelur, burung puyuh bertelur. Apa lagi nak tuan-tuan? Itik bertelur, itik serati bertelur, angsa bertelur. Apa masalahnya? Tapi kalau kita misalnya tak minat, kita tak fikirkan anak-anak kita memerlukan makanan-makanan sedemikian, kita asyik-asyiklah makan nasi ikan kering, nasi ikan kering, nasi ikan kering. Bukan tak boleh, boleh. Tetapi nasi ikan kering melahirkan anak-anak yang kering. Tapi kalau misalnya tuan-tuan dengan ada telurnya, ada sayurnya, tadi saya katakan ada kuning telurnya, ada menteganya, ada susunya. Bayangkan anak-anak yang boleh dilonjakkan kemahiran, kepantasan, pemikirannya, kreativitinya. Kemudian vitamin B, B kompleks, telur, hati, sayuran-sayuran berdaun hijau. Sayuran berdaun hijau ni apa masalahnya? Cukup manis misalnya. Apa masalah nak dapat cukup manis? Daun ubi misalnya, apa masalah nak dapat daun ubi? Kangkung misalnya, apa masalah dapat kangkung? Saya tengok di kampung-kampung, kalau ada parit tuan-tuan dan puan, tak payah tanam, kangkung hidup begitu saja. Kitalah, ibu bapa kena tengok. Jadi bila ibu masak, janganlah nasi dengan ikan kering saja. Kan kangkung ada, goreng. Kan kacang hijau ada, goreng. Kan kacang panjang yang boleh tumbuh di kampung tu ada, goreng. Masak lemak. Apa masalahnya? Saya tak nampak masalah. Hanya berkali masalahnya tidak ada ilmu. Masalahnya pasal mak kita dulu pun masak untuk ayah begitu. Tak boleh dah. Sekarang dah tak boleh. Pasal kita nak cerita anak yang pintar cerdas. Kalau kita nak cerita anak yang biasa, dapat C, matematiknya C, bahasa Inggerisnya C, bahasa Melayunya C, sainsnya C, itu tuan-tuan dan puan tak apalah. Tuan-tuan nasi ikan kering saja pun tak apalah rasanya. Hidup juga. Dulu saya pun produk-produk lebih kurang begitu jugalah.
Tapi mak saya pasal reti sikit. Mak saya pandai buat roti canai, ditaruhnya minyak, taruh margarin. Dulu kami pagi-pagi dah makan ghee tuan, ghee. Ghee tu, G-H-E-E, ghee tu. Dah makan ghee. Dah makan kata orang minyak sapi. Ghee ni minyak sapi. Saya ingat lagi tuan-tuan, boleh katakan saban hari mak saya buat roti telur untuk anak-anak dia. Saya makan roti telur. Mak saya pandai buat roti canai. Buat roti telur dengan ghee, ditaburkan dengan ghee. Mak saya buat dalca sikit. Dalca simple saja. Tak ada daging, tak ada ayam, tak ada apa. Tapi dalca mak saya memang sedap. Tuan-tuan dan puan. Kemudian tu, vitamin C. Sayur-sayuran dan buah-buahan. Apa masalah nak dapat buah-buahan ni? Tak payah anggur, tak payah. Tak payah limau, tak payah apple, tak payah pears, tak payah. Apa masalah anggur? Jambu. Apa masalah anggur? Papaya tuan-tuan, papaya, tabur je papaya kat rumah. Tabur je. Tabur aja bijinya, insya-Allah 2 tahun dah papaya dah berbuah. Saya semalam pergi satu tempat, bukan semalam, pagi ni saya pergi satu tempat di negeri Selangor ni, di Kelang sana. Saya tengok tuan-tuan, saya masuk kampung pagi tadilah. Saya masuk kampung tengok papaya tinggi-tinggi ni. Dalam 4 kaki je tuan-tuan. Dia punya buah daripada atas sampai ke bawah. Buahnya dekat nak mencecah bumi buahnya. Berkerentil, Melayu kata berkerentil buah dia. Apa masalah tuan-tuan? Hanya kita tak ada ilmu, tak buat. Banyak masa, borak kosong. Padahal borak kosong ni tak membantu anak dapat pintar cerdas. Tapi kalau tanam papaya, anak makan papaya, membantu mencerdaskan minda anak-anak. Fikirlah tuan-tuan. Kemudian vitamin D, minyak ikan dan susu. Minyak ikan kalau boleh tuan-tuan dan puan. Minyak ikan, macam-macam minyak ikan ada tuan-tuan dan puan. Yalah ini suplemen, boleh diberi. Ini pilihan. Nak beri tak boleh, tak beri pun tak apa. Tapi sumber-sumber yang lain banyak vitamin D ni. Tak semestinya minyak ikan aja. Untuk vitamin E, biji-biji seperti jagung dan beras. Apa masalah nak beras ni? Apa masalah nak jagung tuan-tuan dan puan ni? Jagung ni ada batas sikit, tanam, insya-Allah dalam 7-8 bulan jagung dah boleh berbunga dan berbuah tuan-tuan dan puan ni. Ambil buah jagung, masak buah jagung. Oh tuan-tuan buat bubur jagung. Sukanya anak kita. Buat bubur jagung tuan-tuan taruh dalam fridge. Tuan-tuan taruh dalam bekas-bekas kecil, taruh dalam fridge, insya-Allah tahan sampai berbulan-bulan tuan-tuan dan puan ni. Nah, ini kita kena buat. Dan inilah yang tuan-tuan kena lakukan, puan-puan kena lakukan. Pasal kita hendak anak yang pintar, kita hendak anak yang cerdas. Kemudian tu zat besi. Zat besi. Bukan ambil besi tu, bukan. Apa zat besi? Hati, kismis, ikan, kuning telur, daging. Ini zat-zat besi yang perlu ada. Dan saya sebutkan ni. Kemudian tu kalsium. Tulang anak-anak ni kena kuat. Kita nak kuat, dia nak berlari kuat. Pasal makin banyak berlari, makin pintar dia. Makin banyak berlari, makin terusik minda dia. Makin banyak berlari, makin terusik otak-otak dia. Jadi kita hendak kalsium. Kalsium ni pembinaan badannya, seluruh sistem badan, pembinaannya, rangka-rangkanya dibuat daripada kalsium. Jadi susu dan produk berasaskan susu seperti keju, aiskrim, telur dan sayuran hijau. Bukan susah. Saya sebut tadi sayuran hijau tak susah, telur tak susah. Tapi mungkinlah keju. Agak-agaknya di kampung kita mungkin tak ada keju. Janganlah cari sangat keju. Tak perlu keju. Sayur hijau ada. Tak perlu keju. Telur ada. Kemudian mineral. Mineral ni bahan-bahan galian. Bahan-bahan galian. Sayuran hijau, telur, susu, hati dan kismis. Saudara, ini sangat perlu. Terutama waktu isteri kita hamil. Waktu isteri kita hamil, ibu hamil yang ingin melahirkan anak pintar cerdas perlu mengambil makanan yang berzat. Itu dia punya kata-kata daripada buku ini. Kemudian tu seimbang dan mencukupi dari segi nisbah kandungan zat dan garam mineralnya bagi memastikan janin mendapat cukup bekalan bagi membantu membina sel-sel otak dan tisu-tisu badan. Tuan-tuan dan puan, saya tak boleh pergi detail lah. Ini kalau betul-betul tuan-tuan nak pergi detail ni tuan-tuan. Free aja tuan-tuan. Tuan-tuan pergi hospital-hospital kerajaan sekarang ada dietitian namanya. Orang yang mengajar kita, orang yang membuatkan kita cadangan-cadangan apa perlu yang dimakan oleh ibu-ibu yang hamil. Dan saya yakin salah satu mata pelajaran yang diberikan kepada ibu-ibu yang hamil ialah hal mengenai pemakanan. Tuan-tuan dan puan, tambahan berat badan bagi ibu hamil yang normal adalah lebih kurang 12 kg. Macam mana nak dapat? 12 kg ni tambahan.
tambahan berat badan dia waktu dia mengandung. Jangan bimbang tuan-tuan dan puan. Isteri kita daripada yang langsing, yang ramping, tuan-tuan dan puan, badan dia naik sikit masa mengandung, jangan bimbang. Kalau betul makanannya seimbang, ini baik tuan-tuan dan puan. Ini sesuatu yang normal berlaku. Kerana itu di samping kuantiti yang mencukupi dan kualiti yang sewajarnya, makanan bagi ibu mengandung ni ada dua. Kuantitinya perlu dan kualitinya perlu. Kuantiti dan kualiti. Banyaknya perlu, timbangan banyaknya perlu, tetapi yang perlu lagi ialah kualitinya perlu. Zat makanan yang paling penting adalah protein, kalsium dan zat besi. Oleh itu penting bagi ibu menambah pengambilan makanan yang mengandungi zat-zat itu dalam menu harian seperti daging, ikan, susu, telur, sayur-sayuran dan buah-buahan. Tuan-tuan dan puan, untuk saya disenaraikan cadangan diet harian yang patut diambil oleh ibu hamil, antaranya susu, kemudian ikan ataupun daging, nasi ataupun roti, sayur-sayuran, buah-buahan. Ini tuan-tuan dan puan. Ini adalah di antara pemakanan-pemakanan yang perlu diambil oleh ibu-ibu yang sedang mengandung. Sama ada kandungan di peringkat awal, kandungan di peringkat pertengahan, atau kandungan di peringkat akhir. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati sekalian, saya tidak akan bercakap lebih panjang lagi tentang makanan ini. Cukuplah saya katakan. Pertama, makanan sangat penting kepada semuanya. Kalau nak lahirkan anak-anak yang pintar dan cerdas, makanan ibu-ibu sewaktu sebelum mengandung dan waktu mengandung hendaklah terdiri daripada unsur-unsur yang saya sebutkan tadi. Bijir-bijirannya kena ada, susunya kena ada, rotinya kena ada, telurnya kena ada, sup-supnya ada, sayur campurnya kena ada, buah-buahnya kena ada, minuman bersusu, biskut yang diperkaya dengan vitamin, nasi, sayur goreng, ikan ataupun daging, buah-buahan, air kosong, berbagai-bagainya. Saya rasa perlu ada lah tuan-tuan. Jangan tidak. Miskin macam mana pun, pastikan asas-asas yang saya sebutkan tadi, asas-asas yang disebutkan bahawa kita perlu ada protein, perlu ada vitamin A, perlu ada vitamin B, perlu ada vitamin C, perlu ada vitamin D, perlu ada vitamin E, perlu ada zat besi, perlu ada kalsium, dan akhirnya perlu ada mineral. Kalau inilah kandungan daripada makanan ibu-ibu, insya-Allah diharapkan sama ada selepas dia mengandung, waktu dia melahirkan anak, selepas melahirkan anak, bukan saja ibu-ibu, seluruh keluarga, termasuk bayi-bayi dan anak-anak yang dilahirkan, perlu didedahkan dengan bentuk-bentuk makanan yang saintifik sikit. Makanan-makanan yang mengikut prinsip-prinsip diet yang diberikan kepada ibu-ibu dan kepada anak-anak yang dilahirkan itu. Jika ininya dapat dibereskan, makanan pastinya dapat membantu anak-anak yang bakal dilahirkan, yang bakal dibesarkan, anak-anak yang pintar dan anak-anak yang cerdas. Terima kasih tuan-tuan. Berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.